Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan sidang pendengar rumah ngaji Sirapai yang dirahmati Allah sekalian, muslimat semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur kita dalam ayat ke 60 dan 61 surah Ar-Rahman. Sebelum ni kita telah melalui tadabbur bagi ayat ke 50, 58 dan 59 berkenaan huraian bagi bidadari di syurga, dan saya telah kaitkan dengan surah Waqi'ah, surah yang kedudukannya selepas daripada surah Ar-Rahman. Bagaimana kita kalaulah kita masuk ke syurga dan kita doakan begitu, kita akan berada dalam keadaan mencintai pasangan kita. Kita ni baik lelaki, baik perempuan, kita akan masuk syurga dengan pasangan kita, bidadari, yang lelaki untuk yang perempuan untuk yang lelaki, dan begitulah keadaannya, dalam keadaan mencintai antara satu sama lain. Dan isi penting yang saya kongsikan dalam sesi yang lepas adalah pentingnya untuk kita mencintai, untuk kita berbuat baik kepada pasangan kita, bercakap yang baik, tidak mencarut, elakkanlah menengking dan sebagainya. Nak marah boleh sekali-sekala, bertegas pada waktu yang sesuai dan pada kondisi yang sepatutnya. Namun yang perlu dominan adalah kebaikan, kata-kata yang baik, kasih sayang dan harmoni dalam rumah tangga. Dan itulah yang kita expect kita boleh lakukan di dunia dan itulah yang kita boleh expect akan menjadi nikmat kita di akhirat kelak. Kita doakan begitu. Dan walaupun ada perbincangan tentang berapa bidadari dan suami yang mana yang akan kita bersama di syurga, kepada mereka yang berkahwin beberapa kali di dunia dan sebagainya. Namun cukup kita ambil pengajaran bahawa kita perlu berbuat baik di dalam rumah kita, rumah tangga kita, keharmonian di dunia ini, dan barulah kita expect nikmat di dalam syurga. Jadi tak boleh kita rumah tangga kita berantakan dalam keadaan kita memukul isteri contohnya, ataupun kita memukul anak-anak kita, keadaan yang berdendam, tidak baik, mencarut, kata-kata yang buruk, kasar, nista. Kalaulah itu yang berlaku, maka jauhlah harapan itu untuk kita ambil syurga itu. Jadi perbetulkan dulu tuan-tuan perempuan rumah tangga kita, mudah-mudahan menjadi satu ikhtiar kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan, muslimat, sidang pendengar rumah ngaji Sirapai yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang seterusnya iaitu ayat ke-60 dan 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi apakah dia pembalasan yang baik ataupun pembalasan kepada kebaikan, melainkan dalam bentuk kebaikan juga. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Ya. Jadi saya, tuan-tuan perempuan, saya menggunakan kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wabah Zuhaili, Allah marhamhu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Beliau menghuraikan ayat ini, hai ma jaza'u man ahsana al-amala fid dunya illa al-ihsana ilaihi fil akhirah. Bagi orang yang memperelokkan, yang berbuat baik di dunia, buat baik ni tuan-tuan luaslah, dari segi ibadat, dari segi interaksi tanggungjawab kita kepada keluarga, tanggungjawab kepada anak-anak, sanak saudara, kaum kerabat, sahabat handai, jiran tetangga, luas tuan-tuan perempuan. Kalau nak bincang tentang apa bentuk kebaikan di dunia ni, macam-macam yang kita boleh bincang, dan kita pun telah bincangkan sikit-sikit, dan kita sentuh beberapa aspek selama ni.
pendek katanya, kita menjadi orang yang baik, Muslim yang baik, seorang suami yang baik, isteri yang baik, anak yang baik, seorang ibu ayah yang baik, seorang pekerja yang baik, seorang bos yang baik. Kita menjadi baik dalam segenap roles peranan yang kita mainkan di dunia ini, terutamanya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalaulah banyak kebaikan yang kita buat, maka insya-Allah kebaikanlah juga balasan kita di akhirat. Fahatanil jannatan, maka kedua-dua syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala janji di dalam ayat 46, waliman khafa maqama rabbih jannatan, kepada sesiapa yang takut untuk menghadap Tuhannya pada hari pembalasan, maka bagi mereka ini ada dua syurga. Fahatani jannatani, kata Dr. Wahbah, kedua-dua syurga ni li ahli iman wa salihil a'mal, bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baik. Dan Dr. Wahbah membawakan satu hadis Nabi SAW tentang penghuraian ayat ini, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan selainnya daripada Anas bin Malik, bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Anas bin Malik mengisahkan atau menceritakan bahawa Rasulullah SAW membaca ayat ini, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan, ayat ke-60 surah Ar-Rahman ini. Waqala, dan Nabi SAW berkata, hal tajruna ma qala rabbukum, kamu tahu tak apa yang Allah SWT sebut pada kamu ni? Menarik tuan-tuan dan puan. Jadi bila Rasulullah membacakan ayat, Rasulullah dia nak supaya para sahabat ni apa yang para sahabat faham, apa yang para sahabat dapat. Jadi ini satu attitude yang sangat penting untuk kita. Bila membaca Al-Quran, kita kena sentiasa bayangkan kita ni adalah audience kepada ayat Quran yang kita baca itu, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang berkomunikasi dengan kita. Jadi itulah juga mekanisme yang Rasulullah terapkan kepada para sahabat bila baca Quran, kena tahu tentang apa yang Allah ma qala rabbukum, apa yang Allah sebut, apa yang Tuhan kamu sebut ini. Jadi para sahabat pun menjawab. Ini interaksi tuan-tuan dengan Al-Quran, masya-Allah. Kita pun kena berinteraksi dengan Quran dengan cara membaca terjemahan dan membaca tafsir. Dan saya ingatkan, jangan pandai-pandai tafsir sendiri, ya. Kita mestilah guided dalam kita cuba memahami Al-Quran ni. Kita baca terjemahan di Malaysia ni, yang saya temui ataupun yang disarankan oleh para asatizah kita, yang paling simple adalah tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Dia satu berbentuk terjemahan lah, saya kira terjemahan, dan ada elemen-elemen tafsir di dalamnya yang saya kirakan bagus untuk kita baca. Dan banyak lagi juga version-version terjemahan yang lain yang elok juga. Yang penting kita guided, jangan pandai-pandai tafsir sendiri, kita baca terjemahan yang kredibel, dan kita baca tafsir untuk guide kita punya pemahaman kepada Quran. Dan kalau kita tak tahu, kena bertanya kepada guru, para asatizah yang mahir dalam tafsir. Tapi saya lebih kepada kita nak bertadabur, kita nak ambil pengajaran, apa input, apa kita panggil key takeaways yang kita boleh ambil daripada kita membaca tafsir Al-Munir yang saya bawakan, karangan almarhum Dr. Wahbah ini. Ya. Jadi ini adalah antara attitude yang kita perlu ada, ya. Kita baca Quran, maka yang Rasulullah ajar para sahabat, apa yang kamu faham. Jadi kita kena tanya diri kita sendirilah. Okey, hari ini kita baca satu muka, apa yang kita faham? Dan kefahaman kita tu mestilah guided oleh terjemahan yang kita baca dan tafsir-tafsir yang elok, yang muktabar. Jangan pandai-pandai tafsir sendiri. Baik, balik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi tadi. Rasulullah baca ayat ni dan Rasulullah tanya, apa yang kamu faham? Qalu, para sahabat jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Biasalah dalam mana-mana hadis, bila Nabi tanya begini, sahabat jawab, mestilah Allah dengan Rasulnya lebih tahu. Diorang ada juga kita katakan yang terlintas dalam kepala, tapi sebab tempoh masa mereka ni, tuan-tuan dan puan, tak lama, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah.
Dan surah Ar-Rahman ni pun turun dalam konteks dah akhir period di Mekah itu, dah sampai kepada waktu untuk berhijrah ke Madinah. Jadi sebab itulah ayat-ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rahman ni banyak Allah SWT persoalkan tentang Allah repeat balik nikmat-nikmat Allah, dan Allah persoalkan apa lagi yang kamu dustakan, apa lagi yang kamu dustakan. Jadi para sahabat tahu, tapi para sahabat ada terlintas dalam fikiran, namun para sahabat nak mengambil peluang untuk nak grab apa yang Rasulullah nak sampaikan. Qala Anas bin Malik kata, yaqulu Rasulullah berkata, hal jaza'u man an'amta alaihi bitauhid illal jannah. Maka balasan bagi orang yang diberi nikmat tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syurga, melainkan syurga. Adakah balasan yang lebih baik lagi bagi orang yang beriman melainkan syurga? Kita pun tahu, tuan-tuan perempuan, dakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun ni bukan senang. Bermula dengan dakwah secara rahsia, kemudian dakwah secara terbuka kepada ahli keluarga, dan kemudian dengan ditindas dan sampaikan Rasulullah mengarahkan beberapa sahabat pergi berhijrah ke Habsyah, dan kemudian lepas tu Rasulullah SAW dan para sahabat cuba untuk meminta suaka politik di Taif, tapi gagal. Jadi kita tahu bahawa bukan senang cabaran yang dilalui oleh Nabi SAW dan para sahabat, ramai yang diseksa, dibunuh dan sebagainya. Dan bagi persistensi mereka dalam menjaga keimanan ini, Masya Allah, sudah tentulah balasannya adalah syurga. Dan bagi kita, tuan-tuan perempuan, kalaulah kita boleh relatekan juga dengan surah Al-Kahfi yang kita selalu baca setiap hari Jumaat, malam Jumaat ke siang Jumaat, di samping kita baca surah Kahfi itu, tuan-tuan perempuan, kita hendaklah mengambil intipatinya. Antaranya adalah attitude ataupun kita katakan jati diri. Jati diri ini yang bagi kita missing. Kita missing, anak-anak kita pun missing jati diri ini, iaitulah kalau pemuda Al-Kahfi itu, isqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka ini sebelum mereka lari masuk ke dalam gua, mereka telah pun declare dan mempertahankan keimanan ketauhidan mereka kepada Allah SWT di depan pemerintah atau penguasa pada ketika itu. Qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka declare, mereka pertahankan, mereka tetap dengan pendirian dan keimanan mereka. Dan kita tahu balasannya apa, tuan-tuan? Itulah balasan syurga. Dan apabila kita bercerita tentang nikmat syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan daripada ayat ke-46 sehinggalah ayat ke-58, ya. Dan ayat ke-60 ni juga Allah SWT cerita tentang ihsan dari sudut ketauhidan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka balasannya syurga. Maka itu satu jati diri yang perlu dipupuk dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Bila kita baca surah Kahfi setiap Jumaat, kita kena remind diri kita macam mana kita nak perteguhkan iman kita ni. Kalau datang Dajjal dengan segala nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat macam-macam nikmat yang kita memang nak dan kita memang suka, maka macam mana nak jaga iman kita supaya kita tak ikut? Macam mana nak jaga iman isteri kita, suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, sanak saudara kita, macam mana? Dan ketauhidan keimanan inilah yang ada pada Rasulullah dan para sahabat, terutamanya dalam era yang sangat mencabar di Mekah, semasa dakwah secara rahsia, semasa dakwah secara terang-terangan, sampai memaksa baginda berhijrah dan sebagainya. Dan juga kalau kita nak ambil iktibar pemuda Kahfi, macam mana mereka ni solid dengan jati diri mereka, tak berganjak walaupun sampai ke to the extent terpaksa lari masuk ke gua, disebabkan memang tak boleh nak hidup dah dengan mainstream pada ketika itu. InsyaAllah macam mana tuan-tuan perempuan, saya pun tak ada jawapan yang kukuh, tapi sama-samalah bila kita membudayakan Al-Quran ni, kita dapat menyuburkan. Dan kita budayakan Al-Quran ni juga kepada keluarga kita,
kita usrahkan maksud-maksud Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dapat memupuk hati kita, dan proses ni memakan masa dari hari ke hari. Kita membudayakan dengan Al-Quran dan isinya, pemahaman tentang isi Al-Quran. Mudah-mudahan boleh membina jati diri kita dari hari ke hari. Jati diri itulah iman kita. Jati diri itulah apabila ada cubaan, ada godaan, maka kita akan tetap dengan iman kita. Dan godaan yang paling dahsyat yang kita kalau boleh tak nak jumpa adalah godaan Dajjal di akhir zaman nanti. Tuan-tuan dan puan, saya rasa cukuplah saya berhenti dulu setakat itu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya-Allah saya akan sambung dengan beberapa huraian dalam ayat ini juga daripada kitab tafsir ini dalam sesi akan datang, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.